Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtalifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkaulah memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada hari ini. Pada hari ini kita nak menerokai dua potong hadis Nabi SAW daripada kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Lebih tepat lagi, kita akan menerokai, kupaskan hadis ke-87 dan hadis yang ke-88 daripada kitab Umdatul Ahkam. Seperti biasa, kita akan mulakan dengan bacakan teks hadis terlebih dahulu, kemudian kita akan lihat apakah pengajaran-pengajaran yang boleh dikeluarkan daripada hadis ini. Hadis ke-87 berbunyi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala ma sallaitu khalfa imamin qattu akhaffa as-salat wala atamma salatan minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, belum pernah aku salat di belakang seorang pun dengan salat yang paling sederhana namun paling sempurna berbanding dengan salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Kita lihat dalam hadis ini bagaimana seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia naik saksi, dia berikan penyaksiannya bahawa dia tak pernah solat di belakang imam yang mana solat tersebut adalah solat yang lebih ringan daripada solat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata dia tak pernah solat di belakang sesiapa pun dengan solat yang lebih sempurna kalau nak dibandingkan dengan solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan penyaksian yang diberikan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apakah pengajaran-pengajaran yang penting yang boleh kita raih daripada hadis yang pendek ini? Ada beberapa pengajaran yang penting yang boleh kita keluarkan daripada hadis ini. Yang pertama sekali, kata para ulama, sebaiknya seorang imam mempersingkatkan ataupun meringankan solatnya agar tidak memberatkan makmum. Namun harus tetap sempurna agar pahalanya tidak berkurang sedikit pun. Jadi hadis ni ada satu pengajaran yang penting bagi golongan para imam. Bila seseorang menjadi imam salat, kalau boleh kita mencontohi
solat yang pernah dilakukan, yang pernah didirikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah cara solat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul sallallahu alaihi wasallam bila menjadi imam, Nabi salat dengan cara yang sederhana. Nabi meringankan solatnya. Dalam arti kata yang lain, Nabi tidak memberatkan para makmum. Dan yang dimaksudkan dengan Nabi meringankan solatnya, bukanlah maksudnya Nabi lakukan solat tapi tak sempurna rukun-rukunnya, tak sempurna perkara-perkara yang disunahkan dalam solat. Bukan itu yang dimaksudkan. Nabi SAW meringankan solatnya. Dalam masa yang sama, Nabi SAW juga solat dalam keadaan yang sempurna. Nabi menyempurnakan rukun-rukun solat. Nabi menyempurnakan perkara-perkara yang wajib dalam solat. Nabi SAW menyempurnakan perkara-perkara sunnah yang disunnahkan dalam solat. Nabi SAW menyempurnakan tumak ninah. Kan, bila bergerak daripada satu posisi ke posisi yang berikutnya, Nabi akan stop for a while, pause for a while. Itu yang dipanggil sebagai tumak ninah. Jadi solat Nabi SAW adalah ringan, dalam arti kata yang lain tidak memberatkan. Dalam masa yang sama juga, solat Nabi SAW adalah sempurna, rukun-rukun dan juga sunnah-sunnahnya. Itu merupakan cara solat Rasul SAW. Pengajaran yang kedua yang boleh dikeluarkan daripada hadis ini adalah solat Nabi SAW adalah solat yang paling sempurna. Tak ada solat yang lebih sempurna daripada solat Rasul SAW. Nabi SAW merupakan utusan Allah dan Nabi mengajarkan kita cara mendirikan solat. Jadi sebagai orang-orang Islam, hendaklah kita sedaya upaya kan, letakkan keazaman apabila mendirikan solat, kita kalau boleh nak solat dengan mencontohi cara solat Rasul SAW. Yang ketiga, kata para ulama, orang yang biasa boleh mengimami orang yang lebih utama. Jadi kalau orang Islam ni, ada yang lebih utama, ada yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Orang yang mempunyai kedudukan yang lebih rendah, tak menjadi masalah kalau dia menjadi imam, sedangkan di belakang dia ada makmum yang lebih tinggi kedudukannya. Dekat mana ulama dapat poin ni? Adalah daripada kata-kata Anas bin Malik radhiyallahu an, perawi hadis ni. Jadi Anas kata yang dia solat dekat belakang imam, banyak imam, tapi dia tak pernah lihat solat yang lebih ringan dan yang lebih sempurna daripada Nabi SAW. Itu menunjukkan yang Anas bin Malik pernah mendirikan solat di belakang orang-orang Islam yang lain selain daripada Nabi SAW. Dan sebagaimana kita maklum, Anas bin Malik ni merupakan sahabat Nabi SAW. Jadi seorang sahabat Nabi SAW yang hebat pernah mendirikan solat sebagai makmum di belakang orang-orang Islam yang lain. Itu yang ulama kita menyimpulkan tidak menjadi masalah. Kalau dalam satu solat jemaah, imam dengan makmum, makmum dia lebih tinggi kedudukannya, tapi dia jadi makmum. Ada orang lain pula yang lebih rendah kedudukannya, tetapi dia jadi imam. Boleh ke tidak? Tak menjadi masalah. Kerana pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Daripada hadis ke-87 kita beralih kepada hadis ke-88. Hadis yang berbunyi an Abi Kilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Al-Basri qala ja'ana Malik bin Khuwairith fi masjidina hadha faqala inni la usalli bikum wa ma uridu as-salah usalli kaifa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي فقال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض أراد بشيخهم أبا يزيد Amr bin Salamah Al-Jarmi. Daripada Abu Kilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Al-Basri, Malik bin Khuwairith menemui kami di masjid kami lalu berkata, aku akan solat mengimami kalian namun aku tidak bermaksud solat sebagai ibadah.
tetapi hanya untuk mengajarkan kalian. Aku akan solat seperti yang aku lihat dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas aku bertanya kepada Abu Qilabah, bagaimanakah cara beliau solat? Dia menjawab seperti solatnya guru kita ini. Dia duduk selepas mengangkat kepalanya daripada sujud sebelum bangkit berdiri. Guru yang dimaksudkan adalah Abu Yazid Amru bin Salamah Al-Jarmi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Jadi kita lihat dalam hadis ini ada beberapa individu. Antara individu yang disebutkan dalam hadis ini adalah Abu Qilabah. Abu Qilabah ni merupakan tabi'in, seorang tabi'in. Dan seorang tabi'in adalah individu yang tidak bertemu dengan Nabi SAW, tetapi dia bertemu dengan sahabat Nabi SAW. Individu yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini adalah Malik bin Al-Huwairith, salah seorang sahabat Nabi SAW. Jadi Abu Qilabah, iaitu seorang tabi'in, dia menceritakan bahawa satu ketika datang seorang sahabat Nabi SAW. Siapakah sahabat tersebut? Sahabat tersebut adalah Malik bin Al-Huwairith. Dia datang. Kemudian Malik bin Huwairith ni dia nak mengajarkan orang-orang Islam bagaimana tata cara solat yang benar sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi dia tunjukkan cara solat Rasul SAW. Lalu ada yang bertanya kepada Abu Qilabah tentang bagaimanakah cara solat Malik bin Huwairith ni. Tadi Malik bin Huwairith datang untuk nak ajarkan cara solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana cara yang diajarkan oleh Malik bin Al-Huwairith? Kata Abu Qilabah, solatnya adalah sama seperti solat guru beliau, kan? Iaitu Abu Yazid Amru bin Salamah Al-Jarmi. Dan bagaimanakah solat tersebut? Antara salah satu yang diajarkan dalam solat tersebut adalah dia duduk selepas mengangkat kepalanya daripada sujud sebelum bangkit berdiri. Itulah yang dipanggil sebagai duduk istirahah. Kan? So yang ditunjukkan oleh sahabat Nabi yang mereka lihat Nabi SAW melakukannya dalam salat adalah al-jalsah al-istirahah. Duduk istirahah. Apa itu duduk istirahah? Duduk istirahah adalah pada tiap-tiap rakaat kita bila bangkit daripada sujud yang kedua. Ada perbahasan di kalangan ulama, bila kita ni bangkit daripada sujud yang kedua, adakah kita terus bangun berdiri ataupun kita duduk sebentar? Seperti duduknya antara dua sujud, kemudian baru kita berdiri. Yang diceritakan, yang diajarkan oleh Malik bin Huwairith, sebagaimana yang dia pernah lihat Nabi SAW salat, adalah Nabi SAW pernah bila mendirikan salat, selepas sujud yang kedua, Nabi tak terus berdiri, tapi Nabi akan duduk sebentar, yang dipanggil sebagai duduk istirahah. Kemudian baru Nabi SAW berdiri. Dan itu merupakan perbuatan yang diajarkan oleh Malik bin Huwairith sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Apakah pengajaran-pengajaran yang penting yang boleh kita raih daripada hadis ini? Hadis ini kata para ulama menunjukkan bahawa sesungguhnya dianjurkan untuk duduk sebentar ketika bangun daripada sujud untuk berdiri. Pada tiap-tiap rakaat, kita kan ada dua sujud kan? Lepas sujud pertama, kita akan duduk antara dua sujud. Lepas sujud yang kedua, lepas sujud kedua ni, bila kita nak bangun, berdiri. Adakah kita terus berdiri? Daripada sujud tu, kita terus berdiri? Ataupun lepas sujud yang kedua ni, kita duduk sebentar, macam duduk antara dua sujud, kemudian kita berdiri. Duduk sebentar itulah yang dipanggil sebagai duduk al-jalsah ataupun duduk istirahah. Berlaku sedikit perbahasan di kalangan para ulama tentang duduk sebentar ni selepas sujud yang kedua. Pandangan pertama di kalangan para ulama mengatakan yang adalah sunat, dianjurkan untuk kita duduk sebentar, duduk istirahah selepas sujud yang kedua sebelum kita bangun. Apakah sandaran para ulama yang berpegang dengan pandangan ini?
Mereka menyandarkan pandangan mereka kepada hadis ini. Hadis ini, dalam hadis tadi itu, Malik bin Al-Huwairith, dia ajarkan tata cara solat Nabi SAW, dan ketika mana dia ajar tu, dia ada ajar tentang duduk istirahat. Kerana dia pernah melihat Nabi SAW melakukan perkara itu. Jadi menurut kumpulan ulama yang pertama, oleh kerana jilsa istirahat, duduk istirahat ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW, maka itu adalah sesuatu yang disunnahkan. Ada pandangan yang kedua dalam isu ini. Pandangan kedua di kalangan para ulama silam kita berpandangan duduk istirahat ni dia boleh lakukan, cuma dia tak sampai kepada peringkat sesuatu yang disunnahkan. Ini merupakan pandangan sebahagian ulama silam kita. Kerana mereka mengatakan banyak hadis bila sebut tentang tata cara solat Nabi SAW, tapi tak menyebutkan tentang jilsa istirahat ni, tentang duduk istirahat ni. Oleh kerana ada banyak hadis yang tak sebut tentang duduk istirahat ini, mereka lebih cenderung untuk mengatakan yang jilsa istirahat ni hukumnya taklah sampai kepada peringkat sunnah. Ada pandangan ketiga di kalangan para ulama tentang duduk sebentar selepas sujud yang kedua ni. Ada yang mengatakan kalau sekiranya ada keperluan untuk kita melakukan duduk istirahat, kan contoh macam kita sakit kaki ke, ataupun kita dah lanjut usia, susah bergerak, maka boleh kita duduk istirahat ni. Dianjurkan kita duduk istirahat sebentar. Duduk sebentar sebelum kita bangun berdiri. Tapi kalau kita masih lagi muda, bertenaga, tak sakit kaki, tak ada keuzuran, kata mereka adalah yang lebih afdal adalah terus bangun. Kan, itu merupakan pandangan yang ketiga di kalangan para alim ulama. Jadi duduk istirahat ni, duduk sebentar selepas sujud yang kedua boleh dilakukan. Cuma yang ulama selisih pandangan, adakah dia sesuatu sunnah yang harus kita lakukan pada tiap-tiap solat, ataupun dia sesuatu yang boleh dilakukan tapi tak sampai kepada peringkat sunnah. Itu merupakan pandangan para ulama dalam isu ini. Pengajaran yang kedua yang juga yang terakhir daripada hadis ini adalah boleh melakukan amal ibadah dengan tujuan mengajar dan tidak dianggap sebagai syirik. Kita lihat dalam hadis tadi, Malik bin Al-Huwairith dia datang untuk mengajarkan orang-orang Islam tentang tata cara solat Nabi SAW. Jadi bila dia buat ibadah tu, bila dia solat tu, intention dia adalah untuk mengajarkan. Jadi boleh ke? Kan orang solat tapi niatnya adalah untuk mengajarkan. Kata para ulama boleh, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW, Malik bin Huwairith, dan itu tidak dianggap sebagai syirik. Kenapa tak dianggap sebagai syirik? Kerana tujuan mengajar adalah satu tujuan yang murni. Tujuan mengajar orang lain tata cara solat Nabi SAW, dia juga adalah satu bentuk ibadah. Kerana mengajar perkara-perkara yang baik termasuk dalam ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah sesuatu perbuatan yang dicintai dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia satu tujuan yang murni. Jadi kalau seorang tu solat dan niat dia solat adalah untuk mengajarkan orang lain tentang tata cara solat Nabi SAW, tak jadi masalah, tak dianggap sebagai syirik, dibenarkan. InsyaAllah akan dapat pahala kerana mengajarkan sesuatu yang baik kepada orang lain juga adalah satu bentuk ibadat. Itulah beberapa pengajaran yang penting yang boleh kita raih daripada hadis yang baru kita bacakan sebentar tadi. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kekurangan, kesilapan, kesalahan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya bertaubat kepada Allah dan saya meminta ampun kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.